ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara-saudari yang sering kali support saya berkarya dengan kisah-kisah seram dalam Kisah Seram Alam Jin. Jangan lupa untuk tekan button subscribe sebelum kita meneruskan pelayaran kita ke lautan gelap, menerjah rahsia-rahsia kisah-kisah alam jin yang seterusnya. Untuk minggu ini, saya akan tampilkan 3 buah kisah pengalaman daripada 3 badan beruniform yang berbeza, iaitu bomba, polis dan juga Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Tanpa membuang masa, mari kita teruskan dengan kisah yang pertama. Meletakkan nama samaran dengan panggilan Tuan Daruman tidak dinyatakan berlaku di negeri mana dan tahun berapa. Cuma yang pastinya permulaan peristiwa itu berlaku di sebuah perkampungan tersusun. Bukan nama kampung tu kampung tersusun tau, tapi status tanah penempatan tu dipanggil kampung tersusun. Okey, faham ya? Balai bomba mereka ni mendapat aduan dalam jam 6 pagi macam itulah berlaku kebakaran rumah di sebuah kampung. Aduan dilaporkan oleh jiran tetangga rumah tersebut. Namun saudara-saudari sekalian, bagaimana pula dengan nasib penghuni rumah kebakaran tu? Buat pengetahuan semua, rumah tu adalah rumah kosong yang tidak berpenghuni. Walaupun rumah tu rumah kosong, tidaklah bermaksud rumah tu rumah yang terbiar buruk tau. Tapi orang kampung kata ianya adalah rumah yang kosong yang masih cantik lagi struktur binaannya, hanya tidak berpenghuni sahaja. Bila Tuan Daruman serta rakan setugas sampai ke lokasi kebakaran tu, macam biasalah, mereka pun lakukanlah prosedur dan juga jalan kerja memadamkan kebakaran. Susah nak cakap lah, selalunya kalau rumah kayu terbakar ni pasti akan hangus kesemuanya. Memang tak boleh nak buat apa dah. Namun mereka ahli bomba ni hanya memberi tumpuan supaya kebakaran tu tidak semakin merebak dan tidak memudaratkan persekitaran yang berhampiran. Sinaran matahari dah mula nampak di awal permukaan langit. Kebakaran 100% berjaya dipadamkan. Pihak polis pun dah mengarahkan semua penduduk kampung untuk bersurai. Tinggallah Tuan Daruman dan beberapa ahli bomba yang lain membuat tinjauan ke dalam saki-baki rumah kosong yang terbakar tu. Tiba-tiba kalian semua, ya, kenapa? Sebentar saya datang. Nama Tuan Daruman dipanggil oleh rakan setugas ke suatu sudut rumah. Pasti ada sesuatu yang perlu disahkan oleh Tuan Daruman selaku pegawai bomba yang paling berpengalaman. Bila mana beliau sampai, rakan setugas yang lainnya menuding jari ke atas tanah dan juga menuding jari ke atas siling rumah. Apa yang mereka nampak? Mereka lihat dekat ribunan sisa kebakaran atas tanah tu ada serpihan botol kaca yang sudah pecah, dan ada juga botol-botol kaca yang tidak pecah dengan isi kandungannya adalah kain yang berwarna kuning. Apakah agak-agaknya kalian semua? Bila diteliti lagi, bukan kain kuning je tau. Ada beberapa botol yang lainnya pula terdapat paku dan juga kertas tulisan Jawi di dalam botol-botol tersebut. Itu yang ada di atas tanah. Bila dilihat saki-baki rangka kayu yang hangus di atas siling pula, didapati ada juga botol dalam posisi yang hampir-hampir dah jatuh ke bawah, yang mana dalam botol tu isi kandungannya adalah gumpalan-gumpalan rambut. Kata Tuan Daruman, daripada pandangan beliau, kedudukan botol-botol tu disimpan di atas siling seperti dengan niat ingin disembunyikan daripada pandangan orang lain.
Bila kebakaran berlaku, maka botol-botol yang disimpan atas siling ni pun ada yang jatuh pecah, ada yang tidak jatuh dan ada yang masih lagi bertahan kukuh kacanya. Kalau kalian semua nak tahu, bukan tugas ahli bomba nak ambil tahu benda-benda syirik ni tahu. Mereka hanya buat kerja yang termaktub di bawah tanggungjawab mereka sahaja. Tapi untuk kisah kali ini, kata Tuan Daraman, dia pantang betul kalau dapat lihat benda-benda syirik khurafat ni. Jadi apa yang dia buat, dia kerahkan rakan setugasnya untuk korek lubang yang agak dalam 3 kaki macam tu di belakang rumah. Kemudian semua botol-botol tu dibukanya isi kandungannya, dilemparkan kesemuanya ke dalam lubang yang dikorek tadi tu. Lepas tu apa yang mereka buat? Mereka bakar ke semua isi kandungan botol-botol tu dalam lubang tadi ni. Dan selesai bakar, sisa baki botol tu pun dikumpulkan bersama dan ditimbus tanam kesemuanya serta-merta. Okey, agak-agak kalian semua, kenapa Tuan Daraman kerahkan rakan-rakan setugas buat sedemikian rupa? Kenapa perlu masuk campur dan ambil tahu walaupun bukan bidang mereka? Sebab apa? Sebab Tuan Daraman ni sangat yakin, sangat-sangat yakin rumah tu bukan terbakar dengan sendirinya. Pasti dibakar. Pasti dibakar. Cumanya dia tak tahu matlamat dan tujuan sebenar si pelaku yang bakar rumah tu. Atas apa tujuan sebenarnya? Adakah sebab nak hilangkan bukti ke? Ataupun sebab perasaan marah ke? Ataupun nak menghapuskan kerja sihir menyihir ni ke? Wallahu alam. Apa yang paling penting, kata Tuan Daraman, bila mana dia dan juga pasukannya nampak botol-botol sihir tu, seakan-akan sudah menjadi tanggungjawab dia sebagai seorang Islam, sebagai seorang Muslim, untuk memusnahkan serta-merta peninggalan kerja-kerja syirik, kerja-kerja haram, saki-baki sihir di rumah tu. Mungkin dengan tindakan yang diambil ni, beliau yakin menjadi satu asbab membantu mereka yang sedang memerlukan bantuan atas sihir yang dilakukan daripada botol sihir yang mereka jumpa tadi. Syukur Alhamdulillah, Allah memudahkan urusan kerja dan juga segala pengurusan yang dijalankan. Setelah selesai, Tuan Daraman dan juga rakan setugas yang lain pun pulang. Secara ringkasnya, untuk pengetahuan kalian semua dan kita semua ni, poin laporan yang dilaporkan, yang ditulis oleh Tuan Daraman adalah: yang pertama, rumah kosong yang terbakar tu tidak membabitkan kemalangan jiwa. Yang kedua, berlakunya lintah pintas merupakan punca utama rumah tu terbakar. Yang ketiga, rumah adalah rumah kosong yang tidak berpenghuni. Okey. Keempat taraf. Bagaimana pula dengan botol-botol sihir tu? Diam-diam sudahlah. Takkan nak dilaporkan sekali kot. Siapakah gerangannya di antara saudara-saudari yang menonton yang masih lagi ingat peristiwa legenda gangguan ketuk-ketuk pintu yang berlaku dalam tahun 2018 hingga 2021, masa tu tengah panas? Siapa gerangannya yang masih ingat lagi? Begitu juga dengan pengalaman seram yang berlaku kepada beberapa pegawai polis yang berikutnya ini. Dikongsikan kepada kita oleh seorang Ihsan yang memilih nama samaran sebagai Tuan Dodol. Macam-macam betul lah nama samaran Goma ni. Sorry, aku tergelak pula. Aduh, tak ada nama lain ke Tuan? Minta maaf Tuan. Minta maaf saudara-saudari semua ya. Saya minta maaf ya. Saya kadang-kadang saya kena ngikut. Saya kena akur kehendak pengirim. Kalau pengirim kata nak nama macam tu, nak nama macam ni, selagi nama tu tidak mendatangkan fitnah ke, mendatangkan keburukan ke, tak apa. Begitu juga dengan Tuan ni. Kalau Tuan kata Tuan nak saya panggil bagi nama samaran sebagai Tuan Dodo, tak apalah. Saya follow je lah ya.
Okey, baik, kita mula serius. Dalam jam 3.15 pagi, masa ni Tuan Dol dan rakan setugasnya dikerahkan oleh panggilan dari balai untuk hadir membuat tinjauan ke sebuah rumah di satu perkampungan tu lah. Kerana mereka membuat aduan mendengar bunyi ketukan daripada luar dinding bilik mereka. Ini bukan ketuk pintu ataupun ketuk tingkap biasa-biasa ni tahu. Kalau dah sampai ketuk dinding rumah ni, bagi saya lah dah level agak mengganas gangguan ketukan tu. Kata Tuan Dol dan juga rakan setugasnya, sampai ke lokasi rumah yang dimasukkan, tuan rumah ataupun dikenali sebagai pihak pengadu menceritakan kepada Tuan Dol. Kata mereka, masa ni mereka berdua pasangan suami isteri ni belum lagi mahu tidur. Masing-masing bermain handphone masing-masing. Pada mulanya mereka dapat dengar bunyi macam ada orang tengah sapu daun dekat bawah pokok tepi bilik mereka ni. Mereka fikir mungkin ayam tengah cari cacing ke tengah-tengah pagi buta 3.15 pagi tu kan. Mungkin mereka fikir ada ayam tengah cari cacing, dicakar-cakarnya daun-daun di bawah pokok tu. Tapi kan kalian semua, jangkaan diorang ni meleset sama sekali. Bila mana bunyi daun tu bertukar kepada bunyi cakaran luar dinding bilik mereka. Bunyi cakaran tu digambarkan kepada kita bunyi cakar yang panjang dan berterusan tau. Bermula di awal bucu dinding sana, dicakar, ditarik sampailah ke bucu dinding sana. Keadaan bertukar menjadi panik bila mana mereka dapat dengar pula dekat luar bilik mereka, dekat luar rumah, dekat dinding bilik mereka ni, dapat dengar macam ada benda yang ketuk sangat kuat. Itulah sebabnya mereka buat aduan polis. Sebab takut, masing-masing sangat takut. Baik isteri ke baik suami yang gagal ni pun masing-masing takut. Bukan apa, khawatir menjadi lebih teruk pula nanti kan. Maka Tuan Dol dan juga rakan setugasnya buatlah rondaan keliling rumah, ditemani juga dengan si suaminya, iaitu tuan rumah ni lah. 2 kali juga mereka ni pusing keliling rumah. Kata Tuan Dol, rondaan pertama secara rambang je. Bila dah tengok semua okey, depan okey, kiri kanan okey, belakang pun okey apa semua, maka mereka ni pun nak bersurai. Sebelum bersurai tu, mereka buatlah rondaan kali kedua. Yang mana rondaan kali kedua ni lebih terperinci dan juga fokus dengan keadaan sekeliling. Saudara-saudari kena faham, pihak polis ni bukan kerja dia nak cari makhluk halus ke nak cari hantu ni semua bagian ni, bukan kerja dia. Bila mana mereka dapat aduan, maka mereka hanya memberi tumpuan kepada perilaku pesalah yang sudah atau bakal membuat perilaku yang beransurkan jenayah sahaja. Begitu juga dengan Tuan Dol, mengelilingi rumah pasangan suami isteri ni meninjau sekiranya terdapat pesalah ataupun sekiranya terdapat perilaku yang mendatangkan keraguan berunsurkan jenayah. Bukan cari hantu. Ingat tu, bukan cari hantu. Tak kisahlah ketuk pintu ke, ketuk tingkap ke, mereka hanya cari pesalah manusia saja. Bukan hantu ya, bukan. Bila dah meninjau keliling rumah, alhamdulillah tiada sebarang keraguan jejak manusia yang diperolehi. Kalau jin syaitan tu, kata Tuan Dol, wallahualam, mereka tak boleh nak buat apa ataupun masuk campur. Tuan Dol beri nasihat kepada tuan rumah untuk mengabaikan sekiranya terdengar lagi bunyi yang tidak diundang. Kalau memudaratkan, boleh lagi buat laporan kepada polis. Bila Tuan Dol dan juga rakan setugasnya dah memastikan tuan rumah dah masuk rumah dengan selamat, barulah Tuan Dol dan juga rakannya menuju ke arah kereta polis peronda yang diparking tidak jauh daripada rumah berkenaan, lebih kurang dalam 10 meter lah kan. Pintu kereta sudah dibuka, sebelah kaki kanan sudah dimasukkan ke dalam kereta. Sempat lagi Tuan Dol ni memerhatikan buat kali terakhir rumah tersebut. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Mereka berdua ni membuat tinjauan di keliling rumah.
Tapi mereka tidak menjangkakan di atas rumah Tuan Dol nampak ada satu kain putih dalam keadaan tegak lurus di atas bumbung rumah tu. Di atas kain tu terikat tau. Di depan kain tu pula terbuka sedikit ruang yang menampakkan sepasang mata yang putih. Ataupun dengan erti kata lain, kita boleh gelar sebagai pocong. Saya tak nak sebutlah benda tu malam ni. Sebab rasa lain macam sikit malam ni. Lagipun rakaman ni dah dibuat hampir pukul 12.30 malam. Ya. Okey, kita teruskan. Bila Tuan Dol masuk perlahan-lahan ke dalam kereta, Tuan Dol ni pun nak lihatlah ke rakan setugas yang di sebelah dia ni. Bila dilihat, rakan setugasnya pun sama, mata pun terbeliak. Sahih. Ini sahih, memang sah, confirm. Rakan setugas dia pun sama nampak apa yang Tuan Dol nampak di atas bumbung rumah tu. Kata Tuan Dol lagi, sepanjang perjalanan nak balik ke balai polis mengambil masa lebih kurang dalam 20 minit macam itulah. Sepanjang itu jugalah mereka berdua ni sepatah haram pun tak bercakap. Masing-masing macam terkedu, melayan perasaan dan juga soalan hati. Adakah betul apa yang mereka nampak tadi tu? Sesampai dia di balai polis, barulah mereka ni buka cerita dengan semua rakan setugas yang berada di balai polis pagi tu. Sepanjang bulan tu memang menjadi bualan hangat di balai polis mereka ni dengan penemuan POCONG yang Tuan Dol dan juga rakannya nampak. Tidak dihebohkan sama sekali dekat media sosial, tidak dihebohkan, dan inilah kali pertama kata Tuan Dol selaku nama samaran beliau ni berkongsikan kepada kita dalam kisah seram alam jin, khusus untuk tatapan semua yang hadir. Kata beliau lagi, saya ni memang ada aura tarikan untuk berkongsikan kisah-kisah seram. Alamak, Tuan Dol, jangan Tuan Dol. Takut dibuatnya saya ni. Kisah yang berikutnya ini. Okey, sebelum tu saya nak maklumkan kepada kalian semua, sekiranya kalian dapat dengar macam ada bunyi hujan tu, saya mohon maaf sangat-sangat. Disebabkan sekarang ni, waktu keadaan kini, tengah malam ni, hujan tengah lebat sangat-sangat di luar studio saya. Jadi saya mohon maaf sekiranya suara saya kurang kedengaran, tapi saya cuba yang terbaik. Kisah ini bukanlah daripada pengirim yang saya tidak kenal. Akan tetapi saya memang kenal sangat-sangat dengan beliau ni. Sebab dulu, tak silap saya tahun 2013-2014 macam tu, beliau ni merupakan salah seorang pelajar praktikal yang menjalankan latihan industri di syarikat majikan saya di bawah naungan jagaan dan juga didikan saya. Cumanya sekarang ni alhamdulillah dah menjadi salah seorang yang bertugas selaku Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Oleh sebab demikian, saya sendiri akan memberi nama gelaran kepada beliau sebagai nama samaran Zizan. Satu hari Zizan bersama rakan-rakan setugasnya ditugaskan untuk menghadiri satu kes penemuan tubuh mayat di Lombong Tut, Tut dan Tut. Zizan ni ada bagi tahu apa nama Lombong tu, tapi saya sendiri yang tak nak dedahkan nama Lombong tu. Saya khawatir dan saya bimbang sekiranya mengait rapatkan secara tidak langsung ahli keluarga mangsa penemuan tubuh mayat berkenaan. Okey, buat sementara sekarang ni faham ya. Masa tu jam 11 malam. Dikabarkan kepada kita mereka mendapat aduan daripada beberapa grup pemancing yang sedang memancing di Lombong tu. Sedang memancing, mereka ni ada berbau busuk. Apabila disuluh, masa itulah mereka nampak ada tubuh mayat yang sudah terapung di tepian Lombong tersebut. Kata Zizan, masa tu polis pun ada, bomba pun ada, termasuklah mereka APM ni turut dipanggil sama-sama. APM tu bermaksud Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Kalau dulu JPAM, Jabatan Pertahanan Awam Malaysia, sekarang ni dah ditukarkan kepada nama ganti
APM, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Saya tak nak huraikan details berkaitan tubuh mayat yang dijumpai itu. Biarlah kita fokus apa yang berlaku sahaja berkait rapat kisah seram ni. Masa dah selesai angkat mayat tu ke atas, mereka yang berkait rapat akan stay dekat lombong tu. Zizan dan beberapa orang lainnya bersurai beredar balik ke markas. Sepanjang hari tu no problem, tak ada masalah pun yang berlaku. Akan tetapi bila masuk hari yang kedua, Zizan kena bertugas pada malam hari kedua. Selalunya mereka ni tahu siapa yang akan ikut serta si malam. Tapi malam tu mereka kekurangan seorang tahu. Seorang yang bernama Jijah, APM perempuan. Selalunya kalau tak dapat hadir, wajib kena maklum tak dapat lapor diri. Tapi ni tidak. Jadi Zizan dan juga rakannya pun call lah si Jijah. Call punya call, kau punya call, tak angkat-angkat. Apa hal? Kenapa tak angkat telefon? Tak apa, kita tunggu dulu. Kita tunggu malam sikit. Mana tahu si Jijah dia datang ke ataupun dia angkat call ke. Kita tunggu, sabar, relax dulu. Jam menunjukkan dah pukul 9.30 malam. Jijah tak sampai-sampai lagi pun. Bila call, tak angkat-angkat juga. Kebetulan salah seorang tahu di mana rumah Jijah. Lagipun rumah Jijah ni tak jauh pun daripada markas APM diorang ni. 5 minit je perjalanan naik motor. Jadi Zizan dan juga rakannya pun pergilah naik motor ke rumah Jijah sebab nak tanya khabar. Tapi bila sampai je dekat lapangan di depan rumah Jijah, alangkah terkejutnya mereka bila mana mereka mendapat dengar suara teriakan menjerit daripada dalam rumah yang tak asing lagi. Itulah suara Jijah. Pada awalnya mereka nak masuk. Jadi bila mereka tengok, depan rumah Jijah ni banyak seliper lah pula. Banyak. Macam ada kenduri ke? Tapi kenapa Jijah menjerit dalam rumah? Jadi mereka pun bagi salam, buka pintu, masuk ke dalam rumah Jijah. Bila mereka masuk je ke dalam rumah Jijah ni, apa yang mereka nampak? Ada ramai orang pakai kopiah. Jadi kita boleh assume di sini, di mana di dalam rumah Jijah sekarang ni ada ustaz-ustaz dan juga orang qari'ah surau. Rupanya Jijah ni sebenarnya kalian semua sedang kerasukan. Jadi ustaz dan juga orang surau ni buatlah kerja diorang. Ya, tak lama, kejap je. Lepas tu Jijah ni pun daripada kerasukan ni pun terus down. Pensan tak sedarkan diri. Zizan dan juga rakan setugas yang lainnya khawatirlah kalau kehadiran mereka ni tak kena pada waktu dan keadaannya. Takut mengganggu pula situasi sekarang ni. Lagi-lagi Jijah tengah kerasukan. Jadi apa yang mereka buat? Mereka pun mengundurkan diri pulang balik ke markas. Kemudian kalian semua, 3-4 hari juga mereka ni tak tanya khabar pada Jijah. Dan Jijah juga pun sama, tak lapor diri pada markas. Masuk hari kelima, mereka APM ni pun ambil keputusan datang ke rumah Jijah. Jijah nampak dah okey dah. Nampak dah Jijah yang mereka selalu kenal. Kata Jijah, dia minta maaf sangat-sangat sebab tak dapat lapor diri. Dan lagi satu, dia pun dalam keadaan 50-50 sama ada nak teruskan sebagai APM ataupun nak tarik diri. Kalian nak tahu tak apa yang berlaku sebenarnya? Dengar sini baik-baik. Zizan ceritakan semula apa yang berlaku di sebalik kejadian kerasukan Jijah tu. Masa mereka pulang daripada lokasi penemuan mayat di lombong berkenaan, Jijah ni ada bagi tahu yang dia rasa pening kepala sangat-sangat. Lebih kurang dalam pukul 3-4 pagi macam tu lah. Jadi mereka anggap mungkin disebabkan dah awal pagi, Jijah ni menahan mengantuk. Jadi mungkin itulah punca. Salah satu punca Jijah ni pening kepala. Oleh sebab Jijah ni dah pening kepala yang teramat sangat, maka Jijah ni pun disuruh pulang awal dalam lebih kurang pukul 4.30 pagi macam tu. Lagipun rumah dia tak jauh, dekat je dengan markas APM ni. Sesampainya Jijah ke rumah, Jijah ni pun masuklah ke bilik mandi nak bersihkan badan dulu sebelum tidur. Masa dalam bilik air inilah Jijah dapat rasa yang dia tidak keseorangan dalam bilik mandi air tu. Dia dapat rasa macam ada sesuatu yang lainnya turut serta di dalam bilik mandi bersama-sama dengan dia, yang dia tak tahu, yang dia tak nampak pada awalnya.
Kalau kalian semua nak tahu, bilik mandi air Jijah ni adalah bilik mandi air papan yang berbumbungkan zinc. Jadi bukanlah bilik mandi air moden yang berbatu-batu. Tidak. Dia adalah bilik mandi air papan dan juga bumbung zinc. Jadi suasana dalam keadaan bilik air itu agak malap-malap, tidak terang sepenuhnya. Maka disebabkan perasaan yang tidak sedap, Jijah ni pun ambil keputusan untuk memerhatikan keseluruhan ruang bilik mandi air itu. Daripada bawah, dia tengoklah. Bawah tengok. Kemudian dia alihkan pandangannya ke arah atas pula. Allahu Akbar. Adalah satu kesilapan buat Jijah bila dia mula ambil tahu sekeliling dalam bilik mandi air dia ni. Sebab apa? Dia nampak dekat bucu belah kanan belakang dia ni, dia nampak ada satu kepala berambut sangat panjang. Kepala saja tau, badan tak ada. Katanya dia nampak kepala saja yang rambutnya sangat panjang. Muka tak nampak sebab tertutup dengan rambut yang sangat panjang tu. Jadi Jijah ni pun menjeritlah dia. Kemudian dia pun pengsan. Sebelum dia pengsan, kata Jijah, dia masih ingat lagi sebelum dia pengsan, dia dapat dengar tau. Daripada arah kepala tu dia dapat dengar ada suara ngilayan ketawa yang mengikik-ngikik macam ni sebagai contoh. Bila dah masuk waktu subuh, Mak Jijah ni pun masuklah ke dalam bilik air nak ambil wuduk. Pada waktu ketika itulah Mak Jijah ni nampak Jijah dah kolaps, dah pingsan dekat tengah-tengah bilik air. Sepanjang siang tu Jijah ni lemah je, makan tak mau, minum tak mau, lemah, baring je kerja dia. Tapi bila sampai waktu maghrib, pada waktu ketika itu Jijah mula menjerit dan juga histeria kerasukan. Sebab apa? Sebab mereka kata Jijah ni macam nampak ada benda yang datang menyakat yang mereka lain tak nampak pun. Hanya Jijah seorang je nampak. Masa itu jugalah mak dan juga ayah Jijah ni panggillah orang surau, panggillah ustaz-ustaz yang ada berdekatan dengan rumah mereka ni untuk hadir, untuk membantu Jijah dalam keadaan kerasukan tu, merawat Jijah kerasukan tu. Syukur Alhamdulillah. Tak ambil masa yang lama, Jijah kembali pulih normal macam biasa. Alhamdulillah sangat-sangat. Zizan maklumkan kepada kita, mak bapak Jijah dibagi tahu kepada pihak APM. Ustaz tu kata kerasukan Jijah tu bukanlah berpunca daripada tubuh mayat yang mereka jumpa dekat Lombong lewat pagi tu. Bukan. Akan tetapi kebetulan dekat Lombong tu ada jin syaitan tu. Dia lihat Jijah ni seorang yang mudah untuk dikawal, seorang yang lemah semangat. Itulah mereka mengganggu Jijah tu sebab senang nak menyakat katanya. Jadi semua ni sekadar kebetulan saja, bukan disebabkan tubuh mayat yang mereka jumpa tu, tidak sama sekali. Apa jadi pada Jijah sekarang? Wallahu alam. Zizan hanya berkongsikan kisah ni pada saya dalam 3 tahun yang lepas. Saya pun dah ingat-ingat lupa dah. Ini pun Zizan tidak tahu saya petik kisah ni dari dia tahu. Dan dia juga tak tahu saya ada buat konten kisah serak alam jin di YouTube ni. Kalau dia dapat dengar kisah ni satu hari nanti, saya mohon maaf sangat-sangat sebab tak minta izin terlebih awal daripada tuan punya badan. Asalkan semua karakter dalam kisah ni saya bagi nama samaran dah memadai. Saya dah rahsiakan lokasi sebenar Lombong tu pun dah memadai. Full stop. Nota ya, tak ada sebarang soal sesi jawab. Ini semua adalah rahsia yang saya dedahkan. Itulah kisah yang dikongsikan oleh Tuan Daruman, Tuan Dul dan juga Brother Zizan selaku APM di daerah Tun kerana kesudian berkongsikan kisah-kisah berkenaan sebagai hiburan seram kita semua. Seperti kebiasaan, saya mohon dan sebaik kalian semua untuk tekan button subscribe, like on notification dan share supaya menarik lebih ramai lagi tontonan umum lalu menjadi sebahagian keluarga alam maya. Kisah seram alam jin
Kalau kalian ada kisah dan pengalaman angkering yang ingin dikongsikan, boleh PM saya dalam link WhatsApp yang saya dah disediakan. Jika diberi keizinan, saya akan dedahkan satu persatu kisah-kisah seram kalian semua. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kita akan bersua lagi dalam topik bicara kisah-kisah yang lebih angker, kisah-kisah seram yang lebih misteri dalam kisah seram alam jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kalian semua saudara-saudari yang sudi hadir setiap waktu. Terima kasih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil ولا يزيد الظالمين إلا خسارا